Hari ini 9 Mei pada 4 tahun lalu berlangsungnya pilihan raya umum ke-14 yang menyaksikan sejarah buat pertama kalinya pertukaran kerajaan di peringkat pusat. PRU 14 ini juga dahulu mencatatkan sejarah apabila Malaysia mencatatkan jumlah pengundi tertinggi dalam sejarah apabila 12,299,514 rakyat Malaysia membuang undi dalam pilihan raya yang pada ketika itu diadakan pada hari Rabu. Angka ini mewakili 82.32% daripada jumlah pengundi lebih 14 juta pada ketika itu yang layak mengundi. Namun sejarah telah membuktikan juga ahli politik melakukan percaturan mereka sendiri dalam tempoh 4 tahun ini dan tidak keterlaluan jika dikatakan kepercayaan rakyat untuk berpartisipasi sedikit sebanyak terhakis. Justru saya ingin bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik untuk membincangkan perkara ini, bagaimana dapat kita memulihkan defisit kepercayaan rakyat terhadap institusi politik negara. Assalamualaikum, salam sejahtera Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Titik tolak daripada 4 tahun lepas dan juga kita melihat apa yang berlaku pada hari ini. Bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat? Kerana akhirnya nanti sejarah juga telah membuktikan bahawa rakyat melakukan sesuatu dan itu perlu dihormati. Tetapi dalam tempoh 3-4 tahun ini juga rakyat makin lesu dan juga malas untuk melayan hal-hal politik. Pada pandangan Prof, adakah angka peratusan mengundi yang keluar itu dapat dicatat semula dengan baik pada PRU 15 nanti? Bagi saya, yang pertamanya kita perlu lihat sejauh mana keyakinan masyarakat itu telah pulih sepenuhnya terhadap dari segi percaturan politik, terhadap dari segi tingkah laku ahli-ahli politik dan juga terhadap institusi politik. Dan pada hari ini kita melihat bahawa dengan adanya kerjasama yang telah dilakukan oleh parti-parti politik merentasi ideologi, maka kita telah melihat adanya kestabilan politik. Dan kestabilan politik inilah yang menyebabkan negara kita mampu untuk memberikan fokus kepada agenda penting, terutama memulihkan ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Jadi bagi saya inilah sebenarnya yang sangat penting bahawa jika kita melihat bahawa ahli-ahli politik ini terlalu bermain politik, terlalu mementingkan agenda personal, terlalu mementingkan agenda diri sendiri, merentasi agenda masyarakat, merentasi agenda negara, maka sudah tentulah kepercayaan rakyat kepada ahli politik, kepada parti politik akan terhakis dan ini telah pun ditunjukkan oleh masyarakat apabila peratusan keluar mengundi itu sangat rendah. Tetapi saya percaya bahawa jika sekiranya ahli-ahli politik yang ada ini semakin matang, semakin bijaksana, semakin memikirkan kepentingan negara mengatasi kepentingan peribadi, maka sudah tentulah sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat itu akan meningkat. Dan apabila kepercayaan masyarakat akan meningkat, maka mereka akan boleh mengembalikan semula dan melaksanakan semula ciri-ciri ataupun ideologi-ideologi politik yang sebelum ini ada di dalam diri mereka, bahawa mungkin mereka boleh melakukan sesuatu untuk meningkatkan lagi darjah demokrasi dalam negara melalui partisipasi mereka. Dan kita melihat bahawa apabila kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik, terhadap ahli politik, maka yang berlaku ialah kepercayaan mereka bahawa perubahan itu boleh dilakukan melalui saluran-saluran yang betul dalam proses demokrasi yang betul, maka sudah tentulah mereka tidak akan mahu terlibat. Seperti mana kalau kita lihat bagaimana ada di kalangan ahli-ahli politik yang melompat parti dan sebagainya sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam negara. Jadi ini yang menyebabkan keyakinan masyarakat kepada ahli-ahli politik dan juga kepada parti-parti politik itu terhakis. Prof. Jadi sudah tentulah, ya. Prof, kalau saya mencelah dalam masa seminit dua ni, kalau Prof dapat ulas, apa yang kita perlu ambil daripada 4 tahun lepas? Kerana partisipasi rakyat itu perlu diiktiraf. Rakyat sudah pun bertindak dan juga menggunakan kuasa mereka. Namun begitu, dalam tempoh 3-4 tahun ini juga, ramai yang memperlekehkan tindakan dan juga keputusan yang dilakukan oleh rakyat, oleh ahli politik sendiri. Ahli politik memandang enteng perkara yang telah dilakukan oleh rakyat. Namun, sesuatu telah dibuktikan oleh masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. 82% keluar mengundi pada ketika itu. Dan itu dianggap sebagai satu yang subur untuk demokrasi di Malaysia. Bagaimana naratif yang sepatutnya diletakkan? Dan bagaimana kita perlu meletakkan itu dalam paksi yang betul dalam sejarah Malaysia?
Ya, sudah tentulah kita lihat bahawa ketidakstabilan politik dalam negara kita berpunca daripada ahli-ahli politik yang hanya menjaga kepentingan diri sendiri. Dan ini menyebabkan terhakisnya perasaan percayakan kepada institusi politik dan juga kepada proses demokrasi itu sendiri. Jadi cara bagaimana kita nak mengembalikan semula keyakinan ialah memastikan bahawa institusi politik itu akan tetap berdiri utuh dan memastikan bahawa proses-proses demokrasi akan dapat dilaksanakan tanpa adanya tingkah laku yang boleh menjejaskan kestabilan. Dan ini termasuklah berkaitan dengan isu-isu lompat parti. Jadi sebab itulah rakyat kalau kita lihat kebanyakannya mahukan supaya RUU lompat parti itu dapat diluluskan dengan secepat yang mungkin bagi memastikan adanya kestabilan politik. Bagi memastikan bahawa tidak ada lagi elemen-elemen di mana akan adanya perubahan-perubahan dalam kepimpinan politik apabila ada individu-individu ataupun ahli-ahli politik yang mengambil kesempatan untuk mengubah parti masing-masing sehingga menjejaskan dari segi kestabilan politik dalam negara, menjejaskan kestabilan kepimpinan pentadbiran dalam negara. Jadi ini sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat kerana mereka mahukan kestabilan sebab kalau kita lihat apabila kepentingan politik individu itu terlalu diutamakan dan mereka tidak menjaga langsung kepentingan masyarakat terutama yang telah memberikan kepercayaan dalam proses demokrasi yang telah dilaksanakan secara bijaksana, maka sudah tentulah mereka akan hilang keyakinan. Jadi nak mengembalikan keyakinan itulah perlunya ada satu tingkah laku di kalangan ahli-ahli politik berdasarkan kepada akta-akta yang sesuai supaya mereka ini kadang-kadang tidak lagi mengambil kesempatan. Okey. Walaupun kita tahu rakyat menaruh harapan yang tinggi kepada mereka dan mereka pun telah memberikan janji kepada rakyat jelata, namun kadang-kadang kita lihat kepentingan diri sendiri itu mengatasi kepimpinan masyarakat dan negara. Okey, baik. Terima kasih Prof. Rakyat mahukan kestabilan tapi dalam masa sama rakyat juga mahukan keputusan mereka dihormati. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik.